Assalamualaikum. Tajuk kita hari ini ialah analisis dan tafsiran penyata kewangan. Kita tumpu kepada perbandingan prestasi perniagaan. Perbandingan prestasi perniagaan tu ada 3 tujuan. Kenapa kita perlu buat perbandingan? Pertama, kita hendak mengukur kekuatan dan kelemahan setiap perniagaan itu. Yang kedua, kita nak membuat perancangan dan masa depan perniagaan. Dan yang ketiga, kita nak membuat keputusan mengikut matlamat perniagaan tersebut. Perbandingan ada 3. Kalau kita nak lihat perbandingan prestasi, ianya terdiri daripada pertama antara tempoh, iaitu antara tempoh dalam tahun perakaunan semasa dan antara tempoh perakaunan. Antara tempoh dalam tahun perakaunan semasa maksudnya dalam tahun yang sama. Contohnya kita buat untuk 6 bulan setengah tahun, lepas tu 6 bulan 6 bulan tempoh yang sama. Okay. Antara tempoh perakaunan pula tahun yang berbeza, contohnya tahun 2019 dan tahun 2020. Dan yang ketiga, kita boleh membuat perbandingan antara perniagaan dalam industri yang sama. Kalau kita lihat perbandingan prestasi antara tempoh dalam tahun perakaunan semasa. Yang pertama, kita dikendaki mengira peratus untung bersih atas jualan. Untuk setengah tahun yang pertama, nilai peratusannya ialah 29.53%, manakala untuk setengah tahun kedua ialah 42.67%. Berpandukan kepada nilai peratusan tersebut, kita membandingkan prestasi tersebut. Untung bersih yang diperoleh atas setiap RM RM1 jualan bersih bagi setengah tahun yang kedua adalah lebih tinggi. So daripada data tersebut kita lihat setengah tahun kedua nilai peratusannya ialah 42.67%. Seterusnya kita dikendaki mengira pulangan atas modal di mana untuk setengah tahun pertama nilainya ialah 18.82%. Dan untuk setengah tahun kedua ialah 17.51%. Jadi dengan membandingkan dua nilai tersebut, kita dapati bahawa pulangan atas RM RM1 modal yang dilaburkan bagi setengah tahun pertama adalah lebih tinggi. Untuk nisbah semasa pula, sekiranya setengah tahun pertama nilai nisbahnya ialah 2:1 dan setengah tahun kedua ialah 3.34:1. Ini menunjukkan bahawa keupayaan membayar hutang jangka pendek bagi setengah tahun kedua adalah lebih tinggi daripada setengah tahun yang pertama. Seterusnya bagi kadar pusing ganti inventory, untuk setengah tahun pertama bila kita membuat pengiraan didapati kadar pusing ganti inventory-nya ialah 7 kali, untuk setengah tahun kedua ialah 5 kali. Perniagaan menunjukkan bahawa perniagaan yang mempunyai 7 kali kadar pusing ganti inventory ini menggantikan inventorinya lebih tinggi berbanding dengan setengah tahun yang kedua. Seterusnya antara tempoh perakaunan. So kalau kita lihat antara tempoh perakaunan tu ialah tahun yang berbeza. Tempoh perakaunannya untuk 2019 dan untuk 2020. Jadi kita kira peratus untung bersih atas jualan untuk tahun 2019 29.51%, untuk tahun 2020 42.68%. Bila kita bandingkan, kita dapati bahawa untung bersih yang diperoleh atas setiap RM jualan bersih bagi tahun 2020 adalah lebih tinggi. Bagi pulangan atas modal pula untuk 2019 18.86%, untuk 2020 ialah 17.50%. Jadi pulangan atas setiap RM RM1 modal yang dilaburkan bagi tahun 2019 adalah lebih tinggi. Jadi kita lihat 18 dengan 17%, 18 lebih tinggi. Okay, untuk nisbah semasa pula 2:1 untuk tahun 2019 dan untuk tahun 2020 3.37:1. Jadi menunjukkan bahawa keupayaan membayar hutang jangka pendek bagi tahun 2020 adalah lebih tinggi. Seterusnya, jika kita mengira kadar pusing ganti inventory pada tahun 2019 ialah 7 kali, pada tahun 2020 adalah 5 kali.
Jadi pengurusan inventory tahun 2019 adalah lebih cekap kerana kadar pusing ganti inventory ni lebih tinggi sebab pusing gantinya 7 kali berbanding dengan tahun 2020 hanya 5 kali. Bagaimana cara-cara kita hendak meningkatkan prestasi perniagaan? Pertama, kita meningkatkan jumlah jualan dengan menambahkan unit keluaran. Contohnya ialah kita membuat perniagaan dalam talian. Kita tidak hanya bergantung kepada perniagaan yang ada di kedai sahaja. Ya, jadi dengan cara ini dapat meningkatkan jumlah jualan sedia ada. Seterusnya, yang kedua, kita dapat mengurangkan kos jualan dan belanja operasi melalui kawalan penjimatan. Contohnya, kita kurangkan upah pekerja, kita kurangkan bil elektrik, dan sebagainya. Yang ketiga, kita nak menggiatkan aktiviti promosi untuk menarik pelanggan. Perniagaan juga boleh memperkenalkan produk dengan menyertai pameran. Jadi dengan menyertai pameran tersebut, aktiviti promosi kita lebih dapat ditingkatkan, jadi kita dapat menarik pelanggan. Dan akhir sekali ialah meningkatkan pelaburan untuk menambahkan modal perniagaan. Jadi bila kita melabur dengan lebih banyak, kita dapat meningkatkan modal perniagaan kita tu. Perbandingan prestasi antara perniagaan. Ini adalah perbandingan yang ketiga antara perniagaan dalam industri yang sama. Industri yang sama bermaksud industri yang menjual barangan atau produk yang sama. Contoh, kalau perniagaan itu adalah perniagaan pakaian, so kita banding dengan perniagaan pakaian juga. Jadi itu maksudnya perniagaan dalam industri yang sama. Tujuan perbandingan ini dilakukan mengetahui kedudukan perniagaan mana yang lebih baik. Jadi kita boleh lihat perniagaan A baik ke ataupun perniagaan B lebih baik. Yang kedua, kita dapat membantu pihak pengurusan memperbaiki prestasi perniagaan dengan melihat perniagaan yang lebih baik itu. Seterusnya kita tengok perbandingan prestasinya. Jika kita kira tokokan untuk perniagaan yang berbeza, satu ialah Ramona Enterprise, satu lagi adalah Anita Enterprise, tapi industrinya sama. Tokokannya ialah 48.9%, manakala untuk Anita ialah 56.65%. Jadi didapati bahawa tokokan bagi Anita Enterprise adalah lebih tinggi berbanding dengan Ramona Enterprise, sebab ratusannya lebih tinggi. Bagi pulangan atas modal pula, Ramona Enterprise 55.43%, bagi Anita Enterprise 45.38%. Jadi didapati bahawa pulangan atas modal Ramona Enterprise adalah lebih tinggi berbanding dengan Anita Enterprise. Seterusnya kalau kita kira nisbah ujian asid pula dan kita dapati Ramona Enterprise 4:1, nisbah ujian asid bagi Anita Enterprise 5.3:1. Jadi berbanding kepada dua perniagaan ini, keupayaan Anita Enterprise membayar hutang serta merta adalah lebih baik berbanding dengan Ramona Enterprise. Seterusnya kalau kita kira kadar pusing ganti inventory, untuk Ramona Enterprise 9 kali, untuk Anita Enterprise ialah 10 kali. Ini menunjukkan bahawa pengurusan inventory Anita Enterprise adalah lebih cekap berbanding dengan Ramona Enterprise. Dan akhir sekali kalau kita nak kira tempoh pembayaran hutang, Ramona Enterprise 28 hari, Anita Enterprise 20 hari. Jadi masa yang diambil oleh Anita Enterprise untuk membayar hutang adalah lebih cepat berbanding dengan Ramona Enterprise. Rumusan daripada topik hari ini adalah diharapkan bahawa murid-murid akan dapat membandingkan prestasi perniagaan bagi tahun perakaunan semasa dan antara tempoh serta antara perniagaan dalam industri yang sama. Yang kedua, murid-murid dapat membuat rumusan daripada analisis dan dapat mencadangkan cara-cara untuk meningkatkan prestasi perniagaan berdasarkan pencapaian tahun perakaunan semasa dan antara tempoh perakaunan. Merumuskan dapatan analisis dan memilih perniagaan berdasarkan prestasi. Jadi adalah diharapkan bahawa anak-anak faham tajuk ini dan latihan akan cikgu berikan di dalam Google Classroom nanti. Sekian
Terima kasih.